Hai, nama saya Muhammad Danish bin Amran. Hari ini saya akan membentangkan kepada madam apakah maksud perkeso dan juga 3 skim, iaitu yang pertama, skim bencana, skim keilatan dan juga skim pekerja asing. Jadi, perkeso. Apakah itu perkeso? Perkeso adalah pertubuhan keselamatan sosial yang telah ditubuhkan sebagai sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia bagi mentadbir, melaksanakan dan menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja AKSP 1969 dan Peraturan-Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Pada 1 Julai 1995, status perkeso telah berubah kepada sebuah badan berkanun dan mulai 1 Januari 1992 dan telah melaksanakan sistem saraannya sendiri, iaitu sistem saraan baru perkeso. Fungsi utama perkeso adalah untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungannya menerusi skim bencana pekerjaan dan juga skim keilatan. Visi perkeso adalah peneraju keselamatan sosial yang dinamik, unggul dan cemerlang. Misi mereka adalah memberi perlindungan keselamatan sosial kepada orang berinsuran dan tanggungan mereka menerusi skim-skim keselamatan sosial serta memupuk kesedaran keselamatan dan kesihatan demi meningkatkan kesejahteraan sosial orang berinsuran. Baiklah, saya akan menerangkan kepada madam apakah skim bencana pekerjaan. Skim bencana pekerjaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau suatu penyakit khidmat yang berpunca atau terbit daripada pekerjaannya. Perlindungan di bawah skim ini meliputi kemalangan berikut. Yang pertama adalah kemalangan perusahaan semasa menjalankan pekerjaannya. Yang kedua adalah kemalangan semasa dalam perjalanan, iaitu mengikut laluan di antara tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan tempat kerjanya, yang dibuat bagi apa-apa sebab yang secara langsung berkaitan dengan pengajiannya ataupun penggajiannya di antara tempat kerjanya dengan tempat pergi makan dalam masa rehat yang dibenarkan. Yang ketiga adalah kemalangan semasa kecemasan. Kemalangan yang berlaku semasa pekerja berada dalam atau berdekatan dengan mana-mana premis tempat kerjanya bagi tujuan menyelamatkan, membantu atau melindungi orang yang mendapat bencana atau bahaya semasa kecemasan. Yang kelima adalah penyakit khidmat. Apakah penyakit khidmat ini? Penyakit khidmat ialah penyakit yang berpunca atau terbit daripada pekerjaan sebagaimana yang disenaraikan di jadual kelima Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Antara contoh penyakit khidmat adalah seperti hilang pendengaran disebabkan oleh paras tekanan bunyi yang tinggi yang berterusan. Penyakit asma disebabkan oleh pekerjaan yang melibatkan pendedahan berterusan kepada sedutan habuk atau bahan kimia yang berbahaya dan sebagainya. Faedah di bawah skim bencana pekerjaan ialah faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, allowance layanan sentiasa, kemudahan pemulihan jasmani atau vokasional, faedah orang tanggungan, faedah pengurusan mayat dan juga faedah pendidikan. Yang kedua adalah skim keilatan. Seseorang berinsuran dianggap sebagai mengidap keilatan apabila mengalami sesuatu keuzuran yang berkekalan sama ada tidak boleh diubati dan tidak mungkin sembuh serta tidak berupaya mencari nafkah dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan tenaganya sekurang-kurangnya 1/3 daripada keupayaan pekerja yang normal. Skim ini memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja dari keilatan atau kematian akibat dari sebarang sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Faedah di bawah skim keilatan adalah yang pertama adalah pencen elat, bantuan elat, allowance semasa sentiasa, pencen penakat, faedah pengurusan mayat, kemudahan pemulihan jasmani, vokasional dan dialisis dan faedah pendidikan. Yang terakhir adalah skim pekerja asing. Perkeso juga memperluaskan liputannya kepada semua pekerja asing yang sah.
kecuali perkhidmat rumah tangga di Malaysia, berkuat kuasa 1 Januari 2019 di mana mereka akan dilindungi oleh Skim Bencana Pekerja SBK di bawah Akta 4. Skim SBK menyediakan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan di tempat kerja atau pekerja khidmat yang berpunca atau terbit daripada pekerjaannya serta kemalangan semasa dalam perjalanan. Kadar caruman 1.25% daripada gaji yang diinsurkan dan dibayar setiap bulan oleh majikan. Syarat kelaikan ialah mempunyai pasport dan pos khas untuk pekerja asing baharu atau mempunyai pasport dan pas lawatan kerja sementara iaitu PLKS atau pas kerja yang sah untuk pekerja asing sedia ada yang mana terpakai. Bagi pekerja asing yang sedia ada dalam Malaysia dan masih dilindungi di bawah Skim Pampasan Pekerja Asing iaitu SPPA yang sah, mereka hendaklah didaftarkan dengan perkeso oleh pekerja sehari selepas tamat tempoh matang SPPA tertakluk kepada tarikh asing cooling off period pada 31 Disember 2019. Mulai 1 Januari 2020, semua pihak majikan termasuk majikan utama dan majikan langsung hendaklah berdaftar dengan perkeso walaupun pekerja asing tersebut masih diliputi di bawah SPPA. Faedah-faedah yang disediakan di bawah Skim Bencana Pekerja Asing adalah faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah pengurusan mayat, pemudahan pemulihan, allowance layanan sentiasa dan pekerja, dan faedah orang tanggungan. Sekian daripada saya, Muhammad Denis bin Amran. Terima kasih. Hai, saya Ain Nazira binti Azman dari DSM 5C. Saya akan menerangkan tentang Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Yang pertama adalah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Skim ini diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Bermula pada 1 Januari 2020, perlindungan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri ini telah diperluaskan kepada 19 sektor pekerjaan sendiri yang lain seperti pengangkutan barangan dan makanan, pertanian, penternakan, perhutanan, perikanan, makanan, pembuatan, pembinaan, penjaja, premis penginapan, perniagaan atas talian, teknologi maklumat, pemprosesan data, ejen, perkhidmatan profesional, perkhidmatan sokongan, perkhidmatan isi rumah, penjagaan, perawatan dan pemulihan kesihatan serta kesenian. Skim ini memberi perlindungan kepada orang berinsurans bekerja sendiri daripada bencana pekerjaan termasuklah penyakit pekerjaan dan kemalangan yang berlaku semasa menjalankan kerja. Faedah yang disediakan dalam skim ini adalah faedah perubatan di mana orang berinsurans bekerja sendiri yang ditimpa kemalangan boleh mendapatkan rawatan, perubatan secara percuma di klinik panel perkeso ataupun klinik dan hospital kerajaan. Skim ini memberi kelayakan kepada warga negara Malaysia dan permastautin tetap tanpa mengira had umur dan juga kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri untuk mencari nafkah. Yang kedua, Skim Insurans Pekerjaan. Tujuan Skim Insurans Pekerjaan ini adalah untuk menyediakan insurans pekerjaan, perkhidmatan pekerjaan dan maklumat pasaran buruh. Melalui program ini, bantuan kewangan segera akan diberikan 7 hari selepas pengesahan hilang kerja sebanyak RM600. Semua warga negara Malaysia yang mencarum dengan perkeso layak untuk memohon skim insurans pekerjaan ini kecuali mereka kehilangan pekerjaan akibat salah laku, peletakan jawatan secara sukarela,
persaraan ataupun tamat kontrak. Antara faedah-faedah skim insurans pekerjaan adalah menyediakan perkhidmatan dan sokongan pekerjaan kepada orang berinsurans untuk mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dan membiayai iuran latihan. Permohonan skim insurans pekerjaan per keso boleh dibuat atas talian dengan mengisi borang serta melampirkan borang dan perintah atau surat pengesahan, termasuklah mendaftar diri sebagai seorang pencari kerja. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang klinik panel dan pusat dialisis. Klinik panel adalah klinik swasta yang dilantik untuk memberikan rawatan perubatan kepada mana-mana orang berinsurans per keso yang ditimpa suatu bencana kerja. Bencana kerja bermaksud bencana pada seseorang pekerja sendiri disebabkan kemalangan atau suatu penyakit khidmat terbit daripada dan dalam masa menjalankan pekerjaannya dalam sesuatu perusahaan. Perkara-perkara yang pekerja perlu tahu sebagai pemegang kad klinik panel adalah mesti tahu isi kandungan kontrak polisi pekerja. Pekerja perlu semak dan fahami butiran maklumat yang terkandung dalam skim perlindungan keselamatan yang dilindungi syarikat. Klinik panel per keso terdiri daripada 3 kategori. Yang pertama, klinik panel orang berinsurans per keso, klinik untuk program saringan kesihatan per keso dan klinik panel kaki tangan per keso. Seterusnya, pusat dialisis. Melalui arahan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1999, Perkeso telah menyediakan kemudahan hemodialisis kepada orang berinsurans yang berkelayakan yang menghadapi penyakit buah pinggang pada peringkat akhir. Kemudahan rawatan hemodialisis ini adalah sebagai salah satu faedah pemulihan kepada orang berinsurans yang diberikan secara percuma di pusat-pusat dialisis panel Perkeso, sama ada di bawah badan bukan kerajaan atau pusat dialisis swasta. Kemudahan ini juga termasuklah membiayai orang berinsurans yang ingin menjalankan rawatan hemodialisis di pusat dialisis bukan panel Perkeso dan hospital kerajaan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditentukan oleh Perkeso. Perkeso dari semasa ke semasa telah memperluas liputan bantuan dialisis bukan sahaja kepada orang berinsurans tetapi juga dipanjangkan kepada pusat-pusat dialisis panel melalui penerimaan mesin hemodialisis. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurain binti Muhammad Azali. Saya dari kelas DSM 5C. Bahagian B, pengenalan KWSP. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP merupakan antara tabung simpanan persaraan yang tertua dan terbesar di dunia. Ditubuhkan pada 1 Oktober 1951 di bawah Ordinan KWSP 1951. KWSP membantu tenaga kerja Malaysia menabung untuk persaraan mereka selaras dengan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991. KWSP adalah sebuah badan berkanun dan tabung amanah yang diwujudkan bagi menyediakan faedah persaraan kepada ahli-ahlinya apabila mereka bersara kelak. Ordinan KWSP 1951 ini telah diganti dengan Akta KWSP 1991 yang berkuat kuasa 1 Jun 1991. Akta KWSP ini telah dipinda dari semasa ke semasa selaras dengan perubahan polisi KWSP. KWSP diuruskan oleh sebuah lembaga yang terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi dan tidak melebihi 18 orang ahli yang lain. Pentadbiran harian KWSP pula diuruskan oleh pengurusannya yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif.
KWSP terus menyempurnakan lagi visi KWSP bukan sahaja untuk kekal relevan tetapi untuk mencipta persaraan yang lebih baik untuk semua ahlinya. Ia menguatkan lagi komitmen KWSP untuk melindungi simpanan ahli dan meningkatkan dedikasi KWSP dalam memberi perkhidmatan yang cemerlang. Ahli atau pekerja yang mencarum. Siapa yang boleh mencarum? Individu yang boleh mencarum di dalam KWSP adalah individu yang bekerja, pemilik perniagaan dan individu bekerja sendiri boleh memilih untuk mencarum berdasarkan keperluan mereka. KWSP memperincikan butiran mengenai caruman yang wajib dan caruman secara sukarela. Individu yang wajib mencarum adalah orang yang diambil bekerja oleh majikan di bawah suatu kontrak perkhidmatan atau perantisan yang perihannya tidak dimasukkan di dalam jadual pertama Seksyen 2 Akta KWSP 1991. Manakala individu yang tidak diwajibkan mencarum adalah orang asli nomad, melainkan jika dalam mana-mana hal tertentu Ketua Pengarah Jabatan Orang Asli mengesyorkan selainnya dan pekerja telah mencapai umur 75 tahun dan sebagainya. Berdasarkan Akta Pempasan Pekerja 1952, Akta 273, ahli atau pekerja yang mencarum terdiri daripada pekerja sektor swasta, terdiri daripada pekerja tidak berpencen sektor awam dan pencarum sukarela. Hak atau manfaat seorang pekerja sebagai ahli KWSP. Sebagai ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, ahli boleh memilih salah satu atau lebih daripada manfaat iaitu simpanan tambahan akaun 1. Selain itu, manfaat seorang pekerja sebagai ahli KWSP adalah pendaftaran haji. Justru itu, seorang pekerja sebagai ahli KWSP boleh memperoleh manfaat di waktu persaraan. Di samping itu, ahli KWSP akan memperoleh manfaat di waktu hilang upaya. Seterusnya, ahli KWSP juga mendapat bantuan kematian sebagai ahli. Akhir sekali, ahli KWSP mendapat manfaat pelepasan cukai pendapatan. Adakah ahli KWSP boleh membuat pilihan antara simpanan konvensional atau simpanan syariah? Caruman KWSP tidak dihadkan hanya kepada mereka yang diwajibkan di bawah Akta KWSP 1991. Penyertaan sukarela daripada mereka yang tidak tertakluk di bawah Undang-Undang KWSP adalah sangat dialu-alukan. Tambahan pula, ianya merupakan satu kelebihan bagi seorang ahli untuk menyimpan simpanan bagi kegunaan di hari persaraan. Semua ahli KWSP tanpa mengira agama, bangsa dan status warga negara boleh memilih simpanan syariah maupun simpanan konvensional. Bagaimanakah pelaburan dan dividen dilakukan di dalam KWSP? Pelaburan ialah di mana KWSP melabur di dalam pelbagai portfolio bagi memastikan ahli menerima pulangan dividen tahunan. Manakala, dividen pula ialah KWSP menjamin kadar dividen minimum sebanyak 2.5% melalui instrumen pelaburan yang diluluskan bagi memastikan simpanan ahli adalah selamat. Pembayaran dividen tahunan akan dikreditkan ke dalam akaun ahli berdasarkan simpanan ahli pada 1 Januari setiap tahun. Dividen dikira berdasarkan agregat baki harian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurhanisa binti Juri Latif daripada DSM 5C. Saya ingin membentangkan tentang majikan, iaitu 3.0. Okey, yang pertama ialah pendaftaran. Untuk pendaftaran, majikan perlu mendaftar dengan KWSP dalam tempoh 7 hari dari tarikh majikan mula bertanggungjawab mencarum, iaitu sebaik sahaja seorang pekerja diambil bekerja untuknya. Untuk menjadi majikan yang berdaftar, majikan perlu menyediakan dokumen yang perlu dan hadir ke kaunter KWSP yang berdekatan untuk mendaftar sebagai majikan KWSP. Yang kedua yang saya ingin terangkan ialah caruman.
Yang kedua ialah caruman. Caruman adalah potongan wajib dari gaji pekerja yang merupakan syir pekerja berserta dengan tambahan syir majikan yang perlu dicarumkan dalam tempoh yang ditetapkan. Caruman bagi sesuatu bulan merupakan potongan gaji bulan sebelumnya. Majikan hendaklah membayar caruman berdasarkan kadar yang dinyatakan di dalam jadual ketiga Akta KWSP 1991. Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa. Contoh, syir pekerja bagi potongan gaji bulan Januari 2014 bersama-sama dengan syir majikan hendaklah dibayar sebagai caruman Februari pada atau sebelum 15 Februari 2014. Caruman tertunggak pula ialah dalam keadaan majikan gagal membayar caruman dalam tempoh ditetapkan, caruman ini adalah dianggap sebagai caruman tertunggak. Dalam keadaan tertentu, KWSP akan membuat taksiran terhadap caruman tersebut. Pegawai pemeriksaan KWSP akan menyerahkan borang KWSP 7, borang E dan borang KWSP 8, borang F. Pembayaran hendaklah dibuat dengan menggunakan borang KWSP 8 iaitu borang F. Ketiga ialah e-caruman. Yang ketiga ialah e-caruman. E-caruman membolehkan majikan membuat bayaran caruman KWSP mereka dengan menggunakan FPX, Direct Debit, perbankan internet dan aplikasi mudah alih e-caruman apps. Kelebihan e-caruman ialah kepada majikan, transaksi boleh dibuat pada bila-bila masa dan di mana jua, pembayaran cepat, tepat dan selamat, ketetapan maklumat majikan dan ahli, semakan status transaksi secara online, mesra pelanggan dan hassle free, semakan dan pendaftaran maklumat ahli yang tidak lengkap, semakan caj lewat bayar dan dividen dan mendaftar pekerja, manakala perkhidmatan utama e-caruman ialah penghantaran borang A dan bayaran, penghantaran borang A sahaja dan penghantaran bayaran sahaja. Yang keempat pula ialah e-CTML iaitu caruman tanpa maklumat lengkap. Yang keempat ialah caruman tanpa maklumat lengkap. CTML bermaksud caruman yang gagal dikreditkan kerana butiran ahli dalam borang caruman tidak betul atau tidak lengkap berbanding dengan rekod KWSP. eCTML pula adalah kemudahan semakan dan penyelesaian CTML secara online melalui iAccount. Kemudahan eCTML membolehkan pemegang iAccount majikan menyelesaikan rekod CTML dalam talian online. Majikan boleh menggunakan kemudahan carian maklumat di dalam iAccount bagi mendapatkan maklumat yang betul mengenai ahli. Anda hanya memerlukan nombor kad pengenalan atau nombor KWSP ahli sahaja. Kelebihan eCTML ialah transaksi boleh dibuat pada bila-bila masa dan di mana jua. Selain itu, penyelesaian CTML cepat, tepat dan selamat. Yang kelima ialah kesalahan dan penalti. Majikan diwajibkan untuk membuat bayaran caruman KWSP mengikut kadar semasa yang telah dinyatakan di dalam Akta KWSP 1991 dan Peraturan dan Kaedah KWSP 1991. Jika anda gagal berbuat demikian, anda tertakluk kepada penalti yang disenaraikan di bawah. Seksyen 41-1 Kesalahan kegagalan mendaftar dengan KWSP sebagai majikan dalam masa 7 hari setelah mengambil pekerja. Penaltinya ialah penjara tidak lebih 3 tahun atau denda tidak lebih RM10,000 atau kedua-duanya. 43-2 Kegagalan membayar caruman KWSP pada atau sebelum 15 hari bulan. Penjara tidak lebih 3 tahun atau denda tidak lebih RM10,000 atau kedua-duanya. Seksyen 59-1 Kesalahan memberi penyataan palsu secara lisan atau bertulis dan penaltinya ialah penjara tidak lebih 3 tahun atau denda tidak lebih RM10,000 atau kedua-duanya. Seksyen 48-3 Memotong caruman syir pekerja daripada gaji pekerja dan gagal membayar kepada KWSP. Penjara tidak lebih 6 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya. Seksyen 41-1 dan 42-2 Memotong atau cuba memotong caruman syir majikan daripada gaji pekerja dan penaltinya ialah penjara tidak lebih 6 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya. Seksyen 41-3 Kesalahannya ialah kegagalan memaklumkan KWSP dalam tempoh 30 hari dari tarikh tiada pekerja. Penalti penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya.
Seksyen 42(1) kesalahan kegagalan menyedia dan memberikan slip gaji kepada pekerja. Penalti, penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya. Seksyen 46(1) kesalahan kegagalan pengarah syarikat, rakan kongsi firma, pemegang jawatan persatuan membayar caruman KWSP yang tertunggak. Penaltinya ialah tuntutan boleh difailkan di mahkamah dan tindakan yang boleh diambil. Yang pertama ialah tindakan kebangkrapan. Yang kedua, penyitaan dan penjualan aset. Yang ketiga, larangan keluar negara. Seksyen 39, lembaga KWSP boleh memohon kepada Jabatan Imigresen untuk menghalang mana-mana pengarah syarikat atau pekongsi atau firma atau pemilik perniagaan dari keluar negara jika syarikat atau firma berkenaan gagal membayar caruman seperti mana yang ditetapkan. Yang terakhir sekali ialah pastikan rekod majikan dikemas kini. Salah satu tanggungjawab majikan adalah untuk sentiasa memastikan rekod anda bagi memastikan caruman ahli adalah teratur. Sebagai majikan, anda perlu tahu mengenai kepentingan mengemaskini maklumat anda ke maklumat yang terkini. Di bawah adalah sebahagian daripada maklumat yang penting perlu dikemaskini dengan KWSP sebelum tarikh akhir bayaran caruman pada bulan berkenaan. Apa yang perlu dikemaskini oleh majikan? Yang pertama ialah perubahan alamat dan nama atau status majikan. Yang kedua pula ialah pemberhentian pekerja. Sebagai seorang majikan, anda perlu memaklumkan KWSP jika anda menghadapi senario seperti berhenti mengambil pekerja sementara waktu. Yang seterusnya ialah tidak mempunyai pekerja dan tidak berniat untuk mengambil pekerja. Dan yang terakhir, penamatan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Karmina binti Jamil dari DSM Limasi. Hari ini saya akan membentangkan tentang bahagian C, iaitu keratan akhbar mengenai KWSP dan perkeso. Keratan akhbar yang pertama bertajuk MEF, saran caruman KWSP bagi pekerja dikurangkan. Keratan akhbar ini mengenai MEF di mana ianya menyarankan untuk mengurangkan caruman KWSP antara 1 hingga 3% untuk meningkatkan pendapatan boleh guna pekerja, tetapi kadar caruman itu tidak boleh kurang daripada 8% kerana ia boleh menjejaskan simpanan untuk hari tua. Dalam keratan akhbar tersebut menyatakan langkah sementara itu dalam usaha menangani kos sara hidup yang semakin meningkat adalah antara inisiatif boleh diambil kerajaan untuk menangani ketidaktentuan ekonomi global sekaligus meningkatkan aliran tunai pekerja. Kesimpulannya, langkah ini mempunyai kebaikan dan keburukan di mana hal ini dicadangkan untuk membantu para pekerja menangani kos sara hidup, tapi dalam masa yang sama, mereka perlu mengurangkan simpanan hari tua mereka. Oleh itu, pihak yang berwajib mestilah pandai dalam mengambil langkah agar tidak merugikan mana-mana pihak. Seterusnya iaitu keratan akhbar yang kedua berkaitan KWSP yang bertajuk KWSP tingkat kadar simpanan asas ahli. Keratan akhbar ini berkaitan tentang KWSP yang akan meningkatkan kadar jumlah simpanan asas ke tahap lebih tinggi. Keputusan untuk meningkatkan jumlah itu adalah bertujuan untuk membolehkan kira-kira 6 juta ahli KWSP yang aktif mempunyai simpanan sekurang-kurangnya 196,000 menjelang umur 35 tahun. Menurut keratan akhbar tersebut, rasional peningkatan ini adalah bertujuan untuk memastikan ahli mempunyai simpanan mencukupi bagi membiayai keperluan asas apabila bersara seperti penjagaan kesihatan. Kesimpulannya, perkara tersebut mempunyai kebaikan di mana ia memastikan pencarum KWSP mempunyai simpanan masa tua yang berbaloi dan boleh digunakan pada masa yang lama. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang keratan akhbar yang berkaitan dengan perkeso, di mana yang pertama ialah bertajuk perkeso cadang wajibkan usahawan dalam talian untuk mencarum. Keratan akhbar yang pertama ini berkaitan dengan usahawan dalam talian di mana perkeso bercadang untuk mencarum minimum
RM13.10 setiap bulan, di mana ianya bagus kerana ia membolehkan para usahawan dalam talian mendapat perlindungan sekiranya ditimpa bencana atau kemalangan. Kesimpulannya, hal tersebut perlu diambil perhatian oleh pihak berwajib kerana ia boleh dikatakan penting kerana setiap pekerjaan mempunyai risiko yang berlainan. Tidak kira sama ada pekerjaan yang dilakukan berat ataupun tidak, seseorang yang bekerja tetap tidak terlepas dari risiko kemalangan. Dan keratan akhbar yang terakhir yang berkenaan dengan perkeso ialah bertajuk Gaji bawah RM3,000 layak mencarum perkeso. Keratan akhbar ini berkaitan dengan pekerja awam yang bertaraf sementara atau kontrak yang bergaji di bawah RM3,000 layak mencarum dalam perkeso. Dalam keratan akhbar tersebut menyatakan pekerja yang menerima gaji bulanan lebih daripada RM3,000 dan tidak layak mencarum mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja masih boleh mencarum dengan syarat majikan dan pekerja setuju memilih untuk dilindungi skim perkeso dengan mengemukakan notis pilihan. Kesimpulannya, kita sedia maklum di mana pekerja yang bergaji di bawah RM3,000 dilindungi dan layak mencarum perkeso. Pekerja awam yang bertaraf sementara juga perlu diberi sama rata dengan pekerja yang berstatus tetap kerana tidak kira sama ada tetap atau sementara, ianya tetap bekerja dan semestinya apabila dalam status bekerja maka secara tidak langsung ianya terdedah dengan risiko kemalangan di tempat kerja tidak kira pekerja tetap atau sementara. Sekian, terima kasih.